Okay, bismillah. Kita mula Mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada malam ini untuk satu lagi sesi kita panggil riset kesihatan, iaitu perkongsian untuk ikhtiar kesihatan di era zaman moden. Kenapa kita sebut di era zaman moden? Kerana apa yang kita nak kongsikan ini juga merupakan satu ikhtiar secara moden. So insyaAllah malam ni kita akan ada dua topik utama. Pertama, kita akan membicarakan macam mana usaha nak riset kesihatan dalaman kita ni bermula dengan satu teknologi yang kita namakan dia sebagai Aurora. Kalau keseluruhannya kita sebut sebagai Aurora series, dan kita juga panggil dia sebagai garment kesihatan, pakaian kesihatan, dan kita akan sama-sama dengar macam mana dengan hanya pakaian sahaja boleh membantu dan menyumbang untuk kesihatan kita. Kemudian barulah kita akan beralih kepada topik yang kedua, iaitu selain daripada pakaian kesihatan, kita kena akui bahawa hari ini dengan macam-macam jenis penyakit baru yang muncul sejak daripada COVID lagi, so kita kena akui dan kita kena sedar bahawa tahap kesihatan manusia di seluruh dunia dan khususnya di Malaysia berada pada tahap yang semakin membimbangkan, bermaksud populasi kita panggil statistik mereka yang memenuhkan klinik dan hospital dari hari ke hari semakin meningkat, maka tak pelik juga insurans kesihatan pun meningkat sama. Dan selepas pasca COVID, kita melihat satu fenomena kebanjiran pembukaan klinik-klinik swasta. Kalau kita perasan, klinik-klinik tumbuh macam cendawan, kerana kita percaya semua orang nak beratur kat klinik dan hospital kerajaan ni, orang panggil apa? Berjujuk, berderik-derik kan. Tak tahulah sebut betul ke tak. Jadi menyebabkan orang macam pasrah, tak apalah, yang penting cepat, habis duit lah, kita pergi ke klinik klinik maaf kita pakai Kelantan. Baik. Jadi kita beralih kepada topik yang kedua, cerita tentang functional food. Yang malam ni kita akan ada satu produk yang namanya Next Bio, ataupun kita panggil Triobiotic, pre, pro dan post biotic. Okey, saya tak nak membebel panjang. Sebelum kita pergi ke lebih jauh, kita mulakan dulu majlis kita pada malam ni dengan mula kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak mulakan dulu dengan speaker kita yang pertama. Yang akan berkongsi pada malam ni adalah saudara Ashraf Hanif, yang kita kenalkan. Speaker kita yang pertama ni, saudara Ashraf Hanif ni merupakan ambassador yang datang dari Kelantan. Beliau ini seorang bapa kepada dua orang anak, dan beliau sendiri pun pada awalnya pun rasa sangsi, rasa pelik, gedia lah Aurora ni dah. Apa dia lah Aurora ni. Tapi akhirnya beliau sendiri dah cuba, beliau sendiri dah dapat manfaat, bahkan isteri, sebahagian daripada keluarga dia pun dah dapat manfaat. So dia membenarkan teori bahawa untuk kita sihat ni, satu benda yang sering kali diabaikan oleh kita semua, iaitu aliran darah yang lancar. So tanpa buang masa, kita persilakan kepada saudara Ashraf kita yang background dia juga merupakan seorang engineer, untuk kita dengarkan kupasan beliau selama lebih kurang 30 minit. Boleh So, persilakan kepada saudara Ashraf Hanif. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada ramai hampir 8 juta orang.
Jelas kan suara kan? Clear. Okay, baik. Jadi hari ini, pagi ni, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan Aurora. Jadi, ni kalau kita tengok gambar yang di sebelah kiri ni adalah Aurora. Dia sebut sebagai sihat bergaya setiap hari. Mana kata, Aurora ni adalah sejenis pakaian kesihatan yang fungsi dia adalah untuk memastikan hidup kita sihat. So, bila kata sihat ni, kita tak semestinya kita perlu sakit dahulu, barulah kita boleh cari alternatif. Tetapi semasa kita sihat pun kita dah perlu cari sesuatu yang boleh memastikan kita sihat. Jadi apa yang selalu kita pakai ataupun kita guna untuk diri kita adalah pakaian. Jadi apa itu Aurora? Aurora itu adalah teknologi kodensi daripada Jepun dan 100% buatan Jepun. Tapi yang specialnya adalah Aurora ni walaupun dibuat daripada Jepun dan 100% buatan Jepun, tetapi ia dijual oleh ataupun dipasarkan oleh satu syarikat anak tempatan iaitu syarikat BE International. Jadi beri tepukan sikit kepada BE International. Jadi sebelah kanan ni, kalau kita nak hidup sihat, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah dengan kita melihat dulu apakah punca-punca yang boleh menyebabkan kita ni menjadi orang yang tidak sihat. Itu. Okay, kalau kita tengok peredaran yang sihat memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan tubuh secara menyeluruh. Jadi, pelbagai faktor boleh mempengaruhi kelancaran aliran darah yang optimum. Jadi, apakah punca yang boleh mengganggu aliran darah kita adalah yang pertama adalah kita kurang bersenam. Jadi, kalau kita tengok gaya hidup kita, sehari-hari kita dah tak ada masa untuk bersenam. Punca yang kedua adalah obesiti. Dan kalau kita lihat statistik, sebenarnya Malaysia ni antara top ranking lah dekat dunia orang yang mempunyai ataupun tergolong dalam orang yang obesiti. Yang ketiga, punca yang boleh menyebabkan kelancaran aliran darah ni terganggu adalah merokok. Dan merokok ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, active smoker dan juga yang kedua, passive smoker. Jadi, dia memberi kesan yang tidak baiklah kepada kehidupan kita. Yang keempat, diet yang tidak seimbang. Ni lagilah dengan macam-macam fast food yang sekarang ni dah ada kan. Jadi benda-benda ni yang mengganggu kelancaran darah kita. Dan yang kelima, proses penuaan. So semua orang akan mengalami penuaan. Dan yang terakhir sekali adalah stres. So stres ni adalah poin yang cukup penting lah yang mengganggu kepada kehidupan kita, kesihatan kehidupan kita. Okay. Yang seterusnya, bila kita tidak sihat, sebenarnya kita nak tahu kelancaran aliran darah kita ni, kita tak boleh nak rasa-rasa. Dia sebenarnya kalau kita nak tahu macam mana aliran darah kita ni okey ke tak, kita kena letak, dia ada satu mesin lah, mesin yang cek darah kita. So daripada situlah kita baru boleh dapat tahu apakah kelancaran darah kita tu okey ataupun tidak. Jadi sebenarnya kalau kita tak guna mesin tu pun kita boleh dapat tahu signal ataupun amaran lah, amaran daripada badan kita yang menunjukkan badan kita, aliran darah dalam badan kita ni tak lancar. So apa tanda dia? Yang pertama, kalau kita selalu tangan kita ataupun kaki kita rasa sejuk, tu menunjukkan aliran darah kita tu tak sampai ke tangan ataupun kaki kita. Ataupun yang kedua, kita rasa kebas-kebas, tangan kita tu rasa bersemut kan. Bersemut dalam jangka masa yang lama. So dalam masa 30 minit pun tak hilang-hilang. Itu adalah tanda yang tidak bagus kepada kelancaran darah kita. Yang ketiga, kaki dan buku lali kita tu bengkak. Itu pun tanda-tanda dia. Yang keempat ni yang selalulah yang kita mudah alami iaitu keletihan dan kelemahan. So kalau kita rasa diri kita tu selalu letih, selalu je rasa lemah kan, itu menunjukkan signal daripada badan kita
menunjukkan bahawasanya badan kita ni tidak dalam keadaan baik. Ataupun yang paling mudah kalau kita nak tengok, antaranya bila kita luka kita tu lambat sembuh. So tu menandakan aliran darah dalam badan kita tidak baik. Yang keenam, ketidakselesaan otot. Dan yang paling last sekali, bila kita tidak dapat fokus dalam sesuatu kerja kita. Jadi apa kesannya kalau kita kita biarkan berlarutan keadaan ni, walaupun badan kita dah bagi signal, tapi kita buat endah tidak endah, maka dia akan boleh membawa kepada komplikasi kesihatan yang lebih teruk. Inilah yang kita bimbangkan. Jadi sebab itulah kita perlu menjaga kesihatan kita terlebih dahulu sebelum sebelum kita jatuh sakit. Jadi sebab itulah di Jepun dikaji oleh Profesor Shimizu di Jepun, dia kaji berkenaan dengan teknologi kodensi. Jadi fiber kodensi ni adalah satu fabrik pakaian kesihatan yang telah pun mempunyai sejarah lebih 25 tahun di Jepun. Dan dia adalah 100% buatan Jepun. Dan yang paling best sekali, Alora ni dia telah pun dipatenkan lebih daripada 10 negara. Ni cukup penting. Bila dikatakan patent, itu maksudnya negara tu telah pun mengkaji dengan sebaik mungkin keberkesanan dan teknologi yang telah dipatenkan tu. Tu maksud dia. Dan pensijilan ISO 9001 J quality. So ni adalah ISO Jepun. So bila kata ISO Jepun, dia dah pun iktiraf sebagai penghilang tauliah ni. So Jepun yang iktiraf dapat ISO ni, nak kata memang pakaian ni berteknologi yang bukan scam lah. So dia memang betul-betul dijamin kualiti dia dan sentiasa dipantau keberkesanan pakaian. So antara negara yang telah pun mempatenkan fiber kodensi ini adalah antaranya Amerika Syarikat, Portugal, Hong Kong, Itali, Perancis, UK, Belanda, Jerman, Switzerland, China, Jepun dan Taiwan. So kalau kita tengok negara-negara yang patenkan fiber kodensi ini adalah bukan negara kecil, bukan negara membangun, tapi adalah negara-negara maju. So bila negara-negara maju ini telah pun patenkan, so mereka sendiri telah pun yakin tentang teknologi kodensi. Okay, baik. Seterusnya, kita tengok bagaimana ia berfungsi. So, contohnya kalau kita ambil Aulora ni. Okay, ni Aulora kan. So, ni Aulora. So, bila kita letakkan Aulora ni ke atas kulit kita. Kalau kita tengok daripada gambar rajah ni, kulit kita ni sebenarnya dalam badan kita ni, dia akan membebaskan suhu badan kita. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa panas. Kadang-kadang kita rasa sejuk kan. So, daripada badan kita ni, dia akan membebaskan suhu. Jadi, fiber kodensi ni dia akan memerangkap suhu yang keluar daripada badan kita dan ia akan memantulkan balik dalam bentuk sinaran inframerah jauh menembusi balik ke dalam kulit kita. Ni bagaimana teknologi kodensi ni dia berfungsi apabila kita pakai Aulora. Okay, baik. Kalau kita tengok teknologi kodensi ni ataupun Aulora ni, dia mengintegrasikan zarah seramik ultra halus berdiameter 0.3 mikrometer. So, ultra halus seramik ni, dia cukup kecil. So, kenapa dia buat begitu kecil? Kerana kalau kita belajar dalam fiziknya, kalau yang ambil sains tulen lah, semasa sekolah menengah dulu kan. So, semakin kecil sesuatu bahan tu, dia semakin meningkatkan surface area dia. Kalau kita ambil contoh, kita ada satu kotak ni kan. Satu kotak ni, ataupun satu buku ni. Kita ada buku ni, contohnya kita letakkan satu barang kan. Barang macam ni. So, surface area dia tu adalah kecil.
berbanding kalau kita letakkan pasir ke atas kertas ni, tapak ni, maka ia akan meningkatkan lagi surface area. Jadi luas permukaan ni, bila dia makin luas, maka dia lebih meningkatkan kualiti ataupun kuantiti penyerapan tu. Sebab itulah di sini disebut bagi meningkatkan penyerapan sinaran inframerah jauh. Jadi bila dia tinggi surface area dia, luas permukaan tu, maka ia tidak akan membazirkan suhu badan kita dan akan mengoptimalkan penggunaan suhu badan kita tu dengan tukarkan balik kepada sinaran far infrared, sinaran inframerah jauh. Okey. Yang seterusnya, kita tengok sinaran inframerah jauh. Jadi far infrared ni, dia sebenarnya tidak dapat dilihat lah. Tapi ia boleh dirasai sebagai haba. Dan juga kalau kita tengok far infrared ni, sebenarnya kita boleh dapat secara semula jadi melalui cahaya matahari. Tetapi yang orang kata yang tak baiknya adalah cahaya matahari ni, daripada cahaya matahari ni kita akan dapat semua sekali sinaran tu, cahaya tu. So dia ada UV dan sebagainya, yang kemungkinan ada cahaya-cahaya tu, sinaran tu yang boleh merosakkan kulit kita, badan kita dan sebagainya. Jadi sebab itulah far infrared ni kita pun satu lagi, kita tak boleh nak ambil sepanjang masa daripada cahaya matahari. Cahaya siang hari pun dia ada terbatas 12 jam kan. So tu pun 12 jam pun kita tak dapat daripada cahaya matahari ni. Dan yang ketiga, dia berupaya menembusi lapisan kulit. So far infrared ni dia boleh menembusi kulit, mengikut kajian dia boleh menembusi sehingga 4 cm. So ini menggambarkan far infrared ni adalah sinaran yang baik yang boleh memberikan kebaikan kepada badan kita, kesihatan kita. So apa manfaat dia adalah, pertama, manfaat daripada far infrared ni dia boleh memperbaiki peredaran darah kita. So bila peredaran darah kita lancar, maka kesihatan kita tu, setiap badan kita, organ kita akan dapat nutrisi dan oksigen yang cukup. So darah ni sebenarnya dia membawa 3 benda lah. Dia bawa 3 benda. Yang pertama dia bawa oksigen. Yang kedua dia bawa nutrisi. Dan yang ketiga dia akan bawa sel darah putih. So ketiga-tiga bahan ni ataupun ketiga-tiga perkara ni adalah penting untuk setiap organ dalam badan kita untuk berfungsi dengan baik. Sebab itulah penting untuk kita memperbaiki peredaran darah dalam badan kita. Okey. Yang kedua adalah far infrared ni dia boleh membantu untuk meningkatkan metabolisme. Kenapa penting untuk meningkatkan metabolisme ni? Sebabnya metabolisme yang stabil dia akan boleh memberikan kita ketenangan. Sebab itulah bila ramai orang pakai Alora ni, testimoni kalau kita tengok Alora ni, bila orang pakai ramai je yang akan dapat ketenangan. Kalau yang panas baran dia akan jadi kurang sikit panas baran tu. Kalau anak yang special needs kan, banyak yang pakai Alora ni, bila dia pakai Alora ada yang tantrum, kurang tantrum, tu kenapa dia boleh menjadi tenang. Sebabnya metabolisme dia tu dah stabil. Okay, yang ketiga dia boleh melegakan ketegangan otot. Jadi far infrared ni sebenarnya dia boleh melembutkan otot kita. Sebab itulah kalau orang yang ada sakit belakang, tulang belakang ni, dia akan dapat relax, dia boleh kurangkan sakit belakang tu sebabnya otot dia tu, otot yang memegang tulang belakang tu dia dah lembut. So bila otot tulang belakang tu lembut, maka tulang belakang tu dia boleh kembali ke posisi yang asal. Tu antara kesannya, manfaat ni. Yang keempat, manfaat yang kita boleh dapat, pengurusan sakit yang lebih baik lah, seperti yang saya bagi tahu tadi. Dan pengurusan tekanan, so ni berkait juga dengan metabolisme tadi. Dan yang keenam, dia boleh mengawal suhu badan. So ni yang penting sekali lah. So tak adalah badan kita tu selalu sejuk ataupun terlebih panas kan. So far infrared ni juga dia boleh mengawal suhu badan kita supaya badan kita ni dalam keadaan optimum. Yang
7. Yang ketujuh, Aurora ni juga, far infrared ni, dia boleh membantu untuk meningkatkan kualiti tidur dan yang terakhir sekali dia boleh mengatasi keletihan. So manfaat ni betul ataupun tidak, so kita tu boleh tengok dekat bawah ni sumber dia. So ni adalah sumber-sumber berkenaan dengan manfaat ni. Dan juga yang paling best sekali, manfaat-manfaat ni sebenarnya telah pun dikaji oleh Profesor Shimizu di Osaka Prefecture University. So dia telah pun kaji sehingga kan dia boleh keluarkan manfaat ni lah, manfaat far infrared ni. Okay, baik. Seterusnya kita tengok saiz. Ni saiz lah. Daripada kisaran kopi 1600 mikrometer dan sampailah sekali asap ni 10 mikrometer dan seramik ultra halus ni lebih kecil daripada zarah asap iaitu 0.3 mikrometer. Jadi ni adalah saiz lah. So kemungkinan ni di bawah ni dah ada disclaimer kan. So saiz ni adalah rujukan je lah. Yang lain-lain ni. Tapi seramik ultra halus ni memang saiz dia adalah 0.3 mikrometer. Okay, baik. Ni kalau kita tengok, ni adalah kajian yang dilakukan oleh Profesor Shimizu lah berkenaan dengan fiber kodensi dengan perbandingan dia dengan fiber biasa. So yang atas ni adalah orang yang memakai Aurora top, baju yang ada fiber kodensi. Jadi semasa mula pakai tu kalau kita tengok darah dia, aliran darah dia hampir sama lah semasa awal pakai. Tapi selepas dia tanggalkan fiber kodensi tu kalau kita tengok aliran darah dia masih lancar dan masih stabil. Berbanding orang yang memakai fiber biasa, bila dia tanggalkan fiber tu, baju tu, aliran darah dia dah berkurang dan jadi sederhana. Suhu badan dia pun jadi sederhana. Okay, baik. Itu baju. Yang bawah ni adalah fiber kodensi dan fiber biasa seluar. So semasa mula pakai kalau kita tengok aliran darah dia hampir samalah. Tetapi selepas pakai fiber kodensi selama 30 minit dan dia tanggalkan seluar tu yang ada fiber kodensi, kalau kita tengok gambaran aliran darah ni merah menyala, menunjukkan bahawasanya aliran darah dia tu begitu lancar dan suhu badan dia tinggi dan stabil. Ni orang yang pakai fiber kodensi. Dan selepas kalau orang yang pakai fiber biasa, kalau kita tengok lepas dia pakai 30 minit, lepas tu dia buka, aliran darah dia still ada tapi kurang berbanding dengan orang yang pakai fiber kodensi. Dan yang last sekali, selepas 20 minit dia tanggalkan seluar tu, orang yang pakai ada fiber kodensi, aliran darah dia tu still nampak ada. Dan suhu badan dia tu masih dikekalkan. Berbanding orang yang pakai fiber biasa, 20 minit tanggalkan tu dah nampak lah. Aliran darah dia tu dah jadi makin kurang berbanding yang awal tadi. So ni kelebihan ataupun perbandingan kelebihan fiber kodensi berbanding fiber biasa. Okay, baik. Yang seterusnya, kita tengok pula, ni gambar orang kan. So ni sebenarnya, ni adalah gambaran apa yang ada dalam badan kita. So apa yang ada dalam badan kita, ni adalah sistem aliran darah kita. So dalam badan kita ni sebenarnya, diciptakan terlalu banyak sistem. Ada sistem pernafasan, ada sistem perkumuhan dan sebagainya. Dan ini adalah sistem aliran darah kita. So kalau kita tengok aliran darah kita ni terlalu banyak dan dia menjala kan. Sampaikan saintis ada kajian dia bagi tahu kalau kita hamparkan saluran darah kita ni, dia boleh mengelilingi bumi sebanyak 2 kali. So nak kata panjangnya aliran darah kita ni, sistem pengaliran darah dalam badan kita. Dan kalau kita tengok di sini adalah jantung. So jantung ni adalah fungsi dia untuk mengepam darah. So dia akan pam darah menuju ke seluruh organ dalam badan kita. Dan apabila dia turun ke bawah, aliran darah ni bila turun ke bawah dia okey. Tapi bila dia nak naik ke atas, dia nak kembali kepada jantung ni, dia ada daya graviti. Daya graviti yang
membantutkan pergerakan dia ataupun boleh melambatkan pergerakan dia. Jadi bila dia lambat sampai, sebab itulah dia akan memberikan komplikasi kepada jantung kita dan boleh sebab itulah boleh apa kata, boleh dapat banyak penyakit lah berkaitan dengan jantung. Ini antara sebab dia. So sebab itulah diceritakan dekat badan kita ni dia ada betis. Betis ni kalau kita tengok kat sebelah ni, okay, betis ni adalah merupakan jantung kedua kita. So otot betis terletak di belakang bahagian kaki dan berfungsi sebagai jantung kedua. So apa fungsi betis ni adalah untuk mengepam balik darah ni daripada bawah untuk naik ke atas dengan lebih cepat. Gitu. Boleh faham? Clear ke? Jelas ke? Kalau faham boleh tekan 1. Okay. Kenapa kalau kita perlu jaga kesihatan kaki kita adalah kerana bila kaki kita sihat, maka peredaran darah dalam badan kita pun lancar dan dia akan menjadikan badan kita cergas. Kenapa? Sebabnya kalau kita perhatikan ni badan ni anggota badan kita lah kan. Kalau kita tengok kaki kita ni dah meliputi cukup panjang kan. So meliputi hampir 70% badan kita. Jadi bila kita jaga kesihatan kaki kita ni, kita telah pun menjaga 70% aliran darah dalam badan kita. Okay, baik. Okay. Ni adalah Alora Pens. So ni Alora Pens. So Alora Pens ni, kalau kita tengok ni yang woman. Yang woman ni, so dia ada kelebihan dia dengan tersendiri lah. So yang pertamanya kalau kita tengok dekat G ni kan, G ni dia adalah dia menaikkan pinggul. So dia menaikkan pinggul wanita ni. So kenapa fungsi dia menaikkan pinggul ni adalah untuk memastikan pinggul ni dia terletak pada tempat yang sepatutnya lah. So sebenarnya bila pinggul ni terletak pada tempat yang betul, otot yang memegang tulang belakang ni sebenarnya sini adalah ada otot yang memegang tulang belakang. Jadi bila pinggul ni dalam keadaan yang betul, sebenarnya dia boleh melembutkan otot dekat bahagian pinggul ni yang pegang tulang belakang. So dia akan mengembalikan tulang belakang tu ke tempat yang asal. Sebab itulah kalau orang yang pakai Alora Pens, ramai yang boleh apa orang kata, mengurangkan kesakitan dekat tulang belakang tu. So inilah kesan dia. So ni sebab dia, pinggul ni. Lepas tu kalau kita tengok dekat Alora ni dia ada anak panah ni kan. So anak panah ni sebenarnya adalah kalau kita tengok ni dia ada tekanan. So tekanan ni daripada bawah adalah tinggi dan dia semakin naik tu dia semakin rendah lah. Jadi kenapa tekanan ni dekat bawah ni tinggi? Sebabnya selalunya darah dia akan berkumpul dekat buku lali. Jadi untuk memastikan darah ni dapat naik ke atas, dia tak berkumpul kat sini. So diberi tekanan yang tinggi untuk dia naikkan darah tu ke atas. So tekanan-tekanan ni sebenarnya adalah tekanan bersegmen yang telah pun kalau dekat kesihatan, seluar kesihatan pun memang akan ada lah benda ni. So dekat hospital pun sebenarnya ada juga seluar compression. Okay, yang seterusnya kalau kita tengok rekaan bentuk dia pun ergonomik. So dia memastikan bentuk kaki kita tu seluar ni memang betul-betul mengikut kaki kita. So dia akan bila orang pakai Alora ni dia akan jadi lebih selesa lah. Okay, baik. Itu yang pertama, seluar pants wanita. Dan kalau kita perhatikan kat sini, Alora Pants Woman ni, Alora Pants wanita ni, dia mempunyai 88.4% fiber kondensi.
So fiber kodensi dalam Alora ni adalah yang paling tinggi dekat dunia ni. So sebab itulah kalau kita tengok orang yang pakai Alora Pens dia akan dapat testimoni yang baik. Sebabnya ni lah. Sebab dalam Alora Pens ni dia ada fiber kodensi yang cukup tinggi. Okay, baik. Itu yang perempuan. Untuk yang lelaki, kalau perasan yang lelaki ni, yang lelaki ni dia ada pattern dia adalah yang pattern yang lebih besar lah dekat bahagian atas ni. Bahagian prostat lah. Bahagian prostat ni. So, dia lebih besar dan lebih selesa. Jadi, kalau orang yang ada masalah prostat, lebih baiklah, lebih bagus untuk pakai Alora Pens ni sebab dia akan membantu lah. Dan juga kalau perhatikan dia ada anak panah ni. So anak panah ni adalah menunjukkan berkenaan dengan tekanan yang diberikan kepada perut. Sebab itulah orang yang pakai Alora Pens ni dalam masa yang sama dia juga boleh mengempiskan perut dia. Yang kedua, kalau kita tengok dekat C ni adalah 360 darjah sokongan lutut. So dekat lutut ni, kalau Alora Pens ni dia special sikit berbanding Alora Pens wanita. Alora Pens lelaki ni. So Alora Pens lelaki ni dia ada segmen yang berlutut ni. Dia untuk sokongan lutut. So dia akan grip lah lutut kita tu. Sebab apa lelaki ni dia banyak pakailah lutut ni. So sebab itulah ada sokongan lutut ni. Dan rekaan dia bercorak X. So bercorak X ni kenapa? Sebab untuk memastikan Alora Pens ni dia dapat grip betul-betul setiap segmen pada kaki kita. Dan yang lain yang paling penting sekali adalah hitch ni. So hitch ni fungsi dia untuk mengangkat betis. So betis ni untuk jaga betis supaya berikan sokongan yang lebih baik lah dan mengelakkan keletihan pada kaki. Sebabnya lelaki ni dia akan banyak pakai betis lah. So dua benda tu lelaki ni. Yang pertama adalah betis, yang kedua adalah lutut. Jadi sebab itulah pattern lelaki ni dia berbeza sedikit berbanding pattern wanita. Dan untuk Alora Pens lelaki ni, dia fiber kodensi yang ada dalam Alora Pens lelaki sebanyak 90.2%. So lebih banyaklah daripada wanita. Alora Pens wanita. Okay, baik. So tekanan dia pun sama juga. Dia ada tekanan. So dia ada anak panah ni. So setiap tu daripada buku lali sampailah ke pinggul dia ada tekanan dia. So dia ada juga naikkan pinggul ni supaya dia boleh menjaga kesihatan tulang belakang kita. So dalam Alora Pens ni dia ada teknologi kebersihan. Yang kedua pengudaraan yang baik dan dia lebih rasa selesa. Dan yang paling penting sekali dia lembut pada kulit kita. So orang yang pakai tu dia tak rasa macam stretch, dia tak rasa macam ketat sangat, tak. So dia akan rasa begitu selesa apabila memakai Alora Pens. Itu untuk Alora Pens lah. Kemudian dia ada Alora Seamless Bra. So dia ada juga, so Alora Seamless Bra ni dia tanpa jahitan lah. Dan dia tali bahu dia pun lebar dan belakang ni pun dia bertutup penuh. So dia berbeza lah dengan bra biasa. Dan yang paling best sekali, Alora Seamless Bra ni sebenarnya bukan sahaja untuk wanita tapi orang lelaki pun boleh pakai. So kalau bahagian dekat bahagian dada ni sebenarnya dia ada pad. So kalau lelaki nak pakai, so buang je pad ni, so dia akan jadi flat lah. Flat dia jadi macam sport bra. Okay. Tu untuk Alora Seamless Bra. Dan dia yang paling best sekali adalah rekaan tanpa wayar. Okay. Yang seterusnya adalah Alora Basic Top ataupun kita boleh sebutkan sebagai baju lah. So baju ni dia teknologi dia ringan dan rekaan dia pun klasik dan mudah digayakan. So kalau nak pakai ni pun dia 2-in-1 lah. Dia boleh pakai sebagai fashion dan juga dia boleh menjaga kesihatan badan kita. So dia boleh meningkatkan peredaran darah dekat bahagian badan lah, bahagian atas. Yang seterusnya adalah pakaian dalam lah. Pakaian dalam untuk wanita
dia ada Alora panties with lace. So kain panties ni dia cukup lembut lah. Kalau orang wanita pakai, dia tak rasa macam pakai seperti panties lace yang dekat luar lah. So dia lebih pada sokongan dekat bahagian aset wanita tu sendiri. Yang seterusnya adalah Aurora Boxer. So Aurora Boxer ni untuk lelaki. Dan yang bestnya Aurora Boxer ni, dia tak rasa macam seperti boxer-boxer yang lain lah. So dia ada peredaran yang bagus dan dia cukup fleksibel. Itu yang berbeza dengan Aurora lain. Dan yang paling penting sekali, dia mengangkat dan memegang bahagian pinggul kita. So dia memastikan pinggul kita berada dalam tempat yang betul. Ni Aurora Boxer. Tapi kalau perempuan yang ada masalah dekat bahagian aset wanita tu pun, kalau dia nak pakai Aurora Boxer pun tak ada masalah. So dia boleh sahaja. Yang seterusnya adalah Aurora Scarf. So Aurora Scarf ni yang saya pakai tadi, yang saya tunjuk. Yang paling best sekali Aurora Scarf ni, dia bukan sekadar boleh pakai di kepala, tetapi dia juga boleh pakai dekat tengkuk. Dan kalau orang yang baru melahirkan anak, so ada baby, so boleh pakaikan juga Aurora Scarf ni ke tubuh baby tu. So kalau dia ada kembung perut, dia susah nak tidur, kan? So dia meragam, boleh pakaikan Aurora Scarf ni untuk tenangkan baby tu sendiri. Yang seterusnya adalah Aurora Arm Sleeve. So arm sleeve ni untuk tangan lah. So arm sleeve ni, dia ada kiri dan kanan. So dia ada label kiri dan kanan. So kena pakai yang betul lah. Sebabnya dia akan apa orang kata, dia setiap lapisan tu, setiap line tu, dia ada titik panca dia lah, yang dia akan tekanan dia. Ni adalah Aurora arm sleeve. So arm sleeve ni kalau orang yang selalu rasa kebas tangan, ada frozen shoulder. Frozen shoulder pun elok pakai sebab dia akan membantu untuk menaikkan aliran darah ni ke atas. Dan dia membentuk lengan lah. Ni yang paling best sekali. So kalau orang lelaki pakai pun dia akan rasa selesa. Dia tak rasa macam pakai sarung tangan biasa. So dia rasa lebih selesa dan lebih grip lah. Yang seterusnya adalah Aurora Socks. So Aurora Socks ni, kalau perhatikan dia ada tekanan juga. So dia ada tekanan kat sini dan juga tekanan dekat buku lali. So dia akan membantu untuk melancarkan aliran darah dekat bahagian kaki. So selalunya orang yang ada masalah sakit kaki, sakit tumit, ada sciatica dekat kaki ni, so dia boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan dekat bahagian kaki. So kalau yang wanita, dia ada dua warna. Yang pertama warna hitam dan juga warna soft beige, warna kulit tu. Yang kedua untuk lelaki, dia tekanan dia lebih kurang sedikit, tapi untuk lelaki ni dia hanya ada warna hitam sahaja. Dan stocking ni dia cukup selesa lah berbanding dengan stocking biasa. Okay. Kenapa, apa manfaat yang kita boleh dapatkan daripada Aurora ni, kan? Yang pertama, kalau untuk kesejahteraan menyeluruh, dia membantu melancarkan aliran darah dan membantu juga mengurangkan bengkak dan meningkatkan kesejahteraan harian kita. Yang kedua, dia boleh meningkatkan tenaga kita, memastikan kita sentiasa kekal bertenaga dan memberikan sokongan untuk postur badan yang lebih baik. Kalau untuk orang yang bersukan juga, kalau bagi yang atlet, sebenarnya dia boleh membantu meningkatkan pemulihan. So kalau orang yang atlet pakai Aurora ni, dia boleh mengurangkan keletihan yang pertama. Yang kedua, dia boleh menyokong kelonggaran otot. Jadi kalau selepas pada bersukan, selalunya dia akan rasa otot dia tu rasa macam menegang macam tu kan. Jadi bila pakai Aurora ni, dia akan membantu melonggarkan otot, memastikan otot kita tu dia tak cramp lah. Ni kelebihan memakai Aurora bagi orang yang bersukan. Lepas tu dia boleh mengurangkan ketidakselesaan pada otot badan kita. Okay.
Okay, baik. Saya nak terus pergi kepada kajian ni. So kajian ni, dia ada kajian ni dilakukan, data dan ujian klinikal dilakukan oleh Profesor Shimizu yang dijalankan di Osaka Prefecture University. So, kalau kita tengok yang atas ni adalah dia boleh meningkatkan fungsi sistem imun kita. So kalau tengok ni, Alora ni, ni Alora lelaki pakai fiber currency dan ni perempuan yang pakai fiber currency. So dia ada buat dalam masa 30 hari lah. Dia akan ambil untuk 10 hari yang pertama dan 20 hari dan 30 hari. So kalau kita tengok peningkatan daripada 10 hari tu naik sikit. Tapi selepas 20 hari dia naik hampir 3 kali ganda dan sampai 30 hari dia naik begitu tinggi. So nak katanya sebenarnya Alora ni kita tak boleh pakai sekejap-sekejap. Kita tak boleh pakai sehari pakai atau tak nak pakai. Lepas tu pakai pula 2 hari. Tak boleh. Dia kena pakai secara berterusan barulah kita dapat kesan yang lebih baik. Ni daripada kajian dan ni data klinikal lah ni. Kajian klinikal. Dan bagi wanita, dia akan dapat lebih kesan yang lebih baik. Mungkin segmen faktor hormon wanita dan sebagainya lah. Yang kedua adalah keupayaan antioksidan. Okay, sebelum tu, bila sistem imun kita ni bagus ataupun dia dalam keadaan baik, jadi sebenarnya kita boleh mengurangkanlah masalah-masalah kesihatan. Contohnya kalau kita dekat Malaysia ni selalunya orang yang ada masalah kencing manis, buah pinggang. So masalah-masalah ni kita boleh kurangkan apabila sistem imun badan kita tu baik. Sebab itulah ramai yang pakai Alora ni dia boleh kurangkan kesakitan yang sedang dia alami. Jadi nak pakai tu tak boleh pakai 2 hari pakai lepas tu kata tak dapat kesan, tak boleh. Dia kena ambil masa paling kurang pun sebulan barulah dia dapat kesan yang baik. Okay, yang kedua adalah kajian sama juga daripada Profesor Shimizu yang dijalankan dekat Osaka Prefecture University. Fiber currency ni dia boleh membantu meningkatkan antioksidan. So kalau kita tengok pakai bahan biasa selepas 10 hari, jauh beza dia dengan selepas 20 hari. Selepas 20 hari. Lepas tu selepas pada 30 hari barulah dia dapat kesan yang tinggi antioksidan. So apa kepentingan antioksidan kepada badan kita ni adalah dia untuk melambatkan proses penuaan. So dia akan memastikan antioksidan ni dia akan memastikan badan kita ni sentiasa remaja. So apabila badan kita ni sentiasa remaja, barulah badan kita ni dapat melawan penyakit dan kita susah nak dapat penyakit. Dan yang paling best sekali, antioksidan ni juga sebenarnya dia boleh membantu untuk melambatkan penuaan bagi otak kita. So bila otak kita ni lambat tua, maka kita dapat otak kita ni dia macam remaja lah kan. So dia dapat berfikir dengan baik dan yang paling ketara sekali dia boleh mengelakkan penyakit Alzheimer ataupun penyakit nyanyuk tu lah. So pentinglah untuk pakai Alora ni. Kalau orang yang ada masalah nyanyuk dan sebagainya, boleh bagi pakai Alora untuk mengurangkan masalah nyanyuk dia. Okay. Ni yang atas ni dia boleh meningkatkan kualiti tidur. So kalau kita baca ni dia memendekkan masa kependaman tidur. So maksudnya adalah masa yang diambil seseorang tu untuk tidur. Contohnya maksudnya bila dia masuk dalam bilik tidur, dia tutup lampu, dia pejam mata, so berapa lama dia boleh tidur. Macam tu lah. So kalau kita tengok kajian ni, kalau yang sebelah kiri ni, yang anak panah ni, sebelah kiri ni adalah orang yang pakai bahan biasa dan yang sebelah kanan ni adalah orang yang memakai fiber currency. So kalau kita tengok peratus dia, masa yang untuk tidur tu dia lebih pendek lah berbanding orang yang pakai pakaian yang biasa. Sebab itulah orang yang pakai Alora ni dia akan boleh mudah tidur.
So orang wanita ni dia lagi dapat lagi lebih kesan berbanding lelaki. So kalau orang yang ada masalah tidur boleh pakai Aurora ni untuk pastikan dia tu dapat tidur lah, dapat tidur dengan baik. Sebab tu ramai je sebenarnya yang pakai Aurora ni. Bila dia pakai Aurora, dia dapat tidur lebih nyenyak dan deep sleep dia tu lebih lama lah. So orang yang ada masalah tidur boleh cuba pakai Aurora. Dan yang last kali kajian adalah berkenaan dengan mengurangkan keletihan fizikal dan juga mental. Ni kalau orang yang pakai bahan biasa yang atas ni, yang bulat dia ni, bulatan dia ni tak ada gelak-gelak ni, dia pakai bahan biasa, keletihan dia tu dia tak boleh nak kurangkan banyak sangat. Berbanding orang yang pakai Aurora ni, dia boleh mengurangkan keletihan cukup banyak. Daripada 90 lebih ni kan, dia boleh kurangkan keletihan dia sehingga 80 lebih. So ni baguslah selepas daripada 30 hari. So dia akan kekal bertenaga. So ni untuk wanita pun sama juga. Orang yang pakai pakaian biasa, keletihan dia tu kurang terlalu sikit berbanding keletihan orang yang pakai fiber koreksi. Tu keletihan fizikal. So yang kedua, dia juga buat kajian bagi orang yang ada keletihan mental. So masalah mental ni sebenarnya bukanlah masalah yang baru bagi kita, tapi satu masalah yang cukup membimbangkan. Jadi Aurora ni sebenarnya dia boleh membantu untuk mengurangkan keletihan mental. Sebab itulah bila keletihan mental ni kurang, maka orang tu dia lebih rasa tenang, lebih rasa gembira dan sebagainya lah. So data-data kejayaan ni adalah data daripada Profesor Shimizu yang dijalankan dekat Osaka Prefecture University. So ni kajian klinikal lah. So kalau orang nak kata Aurora ni scam dan sebagainya, ni adalah kajian yang dilakukan sendiri oleh profesor, bukannya orang jalanan, tapi oleh orang yang betul-betul dalam bidang ni. Dan dilakukan juga di Jepun. Dan Jepun ni, kita boleh kata Jepun ni kita faham sendirilah. Dari segi teknologi dia, dari segi pendidikan dia, dari segi kesungguhan dia. So, kajian ni adalah kajian yang betul dan menunjukkan bahawasanya Aurora ni adalah pakaian yang legit dan berkualiti. Okay, last sekali adalah kalau kita tengok Aurora ni, lebih 3 juta Aurora telah terjual sejak dilancarkan. So nak katanya sejak dilancarkan 2017 kan? 2017 sampai dah hari ni sudah 3 juta terjual. So bila 3 juta terjual ni, so mustahil lah Aurora ni adalah produk yang scam. Dan yang paling best sekali adalah Aurora ni dia bukan sekadar terjual 3 juta, tetapi juga dia memenangi anugerah Malaysia Health and Wellness Brand Awards daripada 2018, 2019, 2022 dan 2023 menang di Hong Kong dan 2024 menang juga di Malaysia. So bila dia menang Malaysia Health and Wellness Brand Awards ni, menunjukkan bahawasanya produk-produk Aurora ni adalah produk yang diakui kualiti dia dan juga testimoni dia tu adalah testimoni yang betul. Sebabnya nak dapat anugerah ni juga dia sebenarnya telah pun dinilai oleh badan-badan kesihatan seperti KKM jugalah. Jadi Aurora ni jangan ragu-ragu lagi dengan Aurora ni, cepat dapatkan Aurora ni segera sebabnya dia bukan sekadar pakaian tapi adalah untuk menjaga kesihatan kita dengan lebih baik. Okay. Jadi setakat itulah yang sahaja perkongsian daripada saya. Semoga semua dapat manfaat. Saya serahkan balik kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Ashraf Hanif atas penyampaian tadi berkenaan dengan teknologi Aurora lah. Jadi secara ringkasannya untuk senang kita faham, sebab setengah orang nampak Aurora ni sebagai satu bentuk pakaian. Memang bentuk pakaian, tapi kita kena faham dengan lebih jelas dia adalah pakaian berteknologi. Pakaian berteknologi untuk bantu tambah baik kesihatan kita lah. Jadi insyaAllah dengan perkongsian
daripada saudara Ashraf tadi, insyaAllah dapat bantu kita lebih faham tentang manfaat yang ada pada pakaian Aurora. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan menjemput kepada speaker kita yang seterusnya, iaitu daripada saudara Faris. Saudara Faris ni dia masih lagi bekerja sebagai seorang jurutera dan dia mendapat manfaat daripada Next Bio juga. Jadi hari ini dia akan share lah kepada kita semua tentang apa sebenarnya Next Bio ni daripada Big Industry dan apa sebenarnya manfaat Next Bio ni untuk bantu kesihatan usus kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada saudara Faris. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Faris. Saya akan berkongsi berkenaan dengan tajuk yang diberikan iaitu Next Bio lah. Haziq, boleh share slide? Baik. Apabila kita sebut berkenaan dengan Next Bio, ianya berkaitan dengan masalah kesihatan usus lah. Jadi masalah kesihatan usus ni, kalau kita tengok page seterusnya, adalah satu masalah yang sangat membimbangkan. Statistik kesihatan global yang direkodkan menunjukkan bahawa kanser kolorektal merupakan kanser ketiga paling meluas di dunia dan merupakan punca kedua penyebab kematian berkaitan dengan kanser. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah IBS, sindrom radang usus, yang menjejaskan sehingga 15% daripada populasi dunia kesan sampingan serius seperti sakit perut dan kemung perut yang menyebabkan tekanan kepada mental dan menjejaskan kualiti hidup secara ketara. Seterusnya, anxiety dan depression, kebimbangan yang mempengaruhi 301 juta orang. Manakala daripada 301 juta ni, kemurungan menjejaskan sebanyak 280 juta orang. Dan kedua-dua keadaan ni lebih kerap kebanyakannya berlaku dalam kalangan wanita lah. Dan seterusnya, penyakit kardiovaskular CVD menyebabkan anggaran 17.9 juta kematian setiap tahun. Bukan dalam tempoh tertentu pada setiap tahun anggaran kumulatif dia. Jadi ianya adalah satu statistik global yang sangat membimbangkan yang berkaitan dengan permasalahan usus sahaja. Jadi masalah kesihatan usus kita boleh rangkumkan adalah sebagai satu punca utama bagi banyak penyakit. So kalau kita boleh tengok statistik dan berita-berita daripada dalam dan luar negara, yang ada dekat sini adalah yang berkaitan atau berhampiran dengan negara Malaysia lah. Kita tak ambil statistik daripada negara lain. Cukup saja kita ambil dalam negara serantau yang dalam kalangan negara kita saja, kita dapat tengok banyak berita-berita yang ataupun data yang menunjukkan bahawa risiko permasalahan berkaitan kesihatan usus ni sangat banyak dan sangat membimbangkan. Okey, lepas tu untuk pastikan kesihatan usus ni terjaga, kita kena bermula dengan pengetahuan berkenaan dengan penjagaan usus. Sebab apa? Badan menyerap 95% nutrisinya melalui usus dan sebahagian besar toksin akan masuk badan melalui usus. Sebab tu usus merupakan pintu masuk utama virus ke dalam badan kita. Dan daripada usus juga, next. Usus ni merupakan satu tempat tinggal bakteria ataupun kita panggil makrobiom lah. Kalau kita tengok ada trilion bakteria dan mikroorganisma dalam pelbagai spesies. Pelbagai spesies dalam kita punya usus. Jadi apabila makrobiom usus ni seimbang, usus akan jadi sihat. Bila usus sihat, badan pun akan jadi sihat. Jadi bila badan kita sihat, kita akan dapat manfaat daripada usus yang sihat. Next. Jadi apa manfaat daripada usus yang sihat?
manfaat daripada usus yang sihat, kalau kita tengok daripada ni sumber daripada The Nutrition Guru lah pada tahun 2025, kulit akan lebih berseri. Jadi permasalahan berkaitan dengan kulit dapat diatasi, penyerapan nutrisi kritikal yang meningkat, intolerans terhadap makanan akan jadi lebih baik, keradangan dalam badan semakin berkurang dan menyebabkan sistem imun kita jadi lebih kuat, dan seterusnya membantu fungsi kognitif yang lebih baik, yang mana fungsi kognitif ni adalah fungsi yang fungsi yang berkaitan dengan masalah kesihatan mental yang berkaitan dengan otak, seperti penyakit pelupa, emosi tak stabil, stres dan sebagainya. Anxiety dan depression akan jadi berkurangan dan mood akan jadi lebih baik. Kajian semasa menunjukkan usus adalah otak kedua kita, sebab usus kita berkomunikasi dengan otak dan mempengaruhi mood, emosi serta proses membuat keputusan. Stres ataupun masalah usus boleh menyebabkan kebimbangan, kemurungan dan masalah neurodegeneratif. Jadi mikrob di dalam usus mempengaruhi kimia dalam otak yang memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Jadi ini adalah gambaran bagaimana usus dan otak saling berkait yang dinamakan sebagai brain-gut connection. Apabila mikrobiom usus tu tidak seimbang, akan menyebabkan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan masalah otak, seperti penyakit Alzheimer, nyanyok, penyakit Parkinson, kemurungan ataupun stres dan gangguan neurodegeneratif. Ini adalah tanda-tanda awal usus yang tak sihat, yang mana kita boleh diagnose sendiri sebenarnya benda ni. Jadi kita tak perlu nak orang kata sampai pergi ke hospital atau sebagainya. Bila ada simptom-simptom awal ni, perlu terus jumpa doktor dan dapatkan rawatan dengan segeralah. Yang pertama adalah masalah sembelit, kerap sembelit, cirit-birit, kembung perut dan bergas, kekurangan nutrisi, masalah pencernaan kanak-kanak pada peringkat kanak-kanak, masalah kulit, jerawat, dermatitis, enzima dan selain-lainnya, reflux acid ataupun asam lambung, bahasa pasarnya asam lambung lah, ataupun pedik ulu hati. Dan seterusnya adalah masalah kesihatan mental seperti stres, insomnia, kebimbangan dan kemurungan. Jadi kesan kalau kita mengabaikan tanda-tanda awal ni akan membawa kepada kesan kritikal yang jika usus yang tak sihat lah. Yang pertama adalah gastroenteritis, masalah jangkitan pada sistem pencernaan, sindrom radang usus, IBS, penyakit Crohn, kanser kolorektum, bawah sikit, penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer iaitu nyanyok. Ini adalah tahap kritikal lah kalau kita mengabaikan petanda-tanda awal permasalahan usus. Jadi apa punca-punca usus tak sihat ni? Jom kita tengok. Pertamanya adalah faktor besar sekali adalah disebabkan pemakanan diet yang tidak sihat. Terlampau banyak, sekarang ni terlampau banyak fast food dan processed food, even sausage, nugget dan sebagainya. Saya teringat dulu Dr. Su pernah bercerita lah dalam dia punya sharing. Dia ada seorang penyakit, dia ada seorang pesakit yang ada masalah anxiety dan depression. Ambil ubat. Jadi dia datang pada Dr. Su, dia kata kenapa saya dah berbulan-bulan ambil ubat tapi dia masih rasa anxiety tu masih ada dan kerap rasa ada depression lah. Lepas tu Dr. Su kata, pemakanan awak macam mana? Ada tak awak ambil fast food? Dia kata, ada, saya ambil fast food. Jadi diet awak tu tak betul lagi, dia kata. Jadi bila kita macam mana? Bila kita dalam proses rawatan, penting untuk kita jaga kesihatan usus kita, sebab usus merupakan satu tempat untuk proses pemulihan kita jadi lebih cepat lah. Yang keduanya adalah disebabkan oleh kurang bersenam. Sebab kita tahulah bila kita kerap bersenam, ia akan menghasilkan hormon serotonin, iaitu hormon gembira, dan hormon serotonin ni banyak dihasilkan di dalam usus kita.
Yang ketiga adalah kurang tidur. Yang keempat, stres, pengambilan antibiotik, merokok dan pengambilan alkohol, toksik persekitaran. Dan ini adalah punca-punca yang menyebabkan usus tidak sihat. Jadi, ada satu lagi perkara yang memburukkan lagi keseimbangan usus yang mana kita tak boleh nak elak benda ni, iaitu faktor penuaan. Seperti kita tahu, mikrobiom kita ni terbentuk sejak lahir dan sebahagian besarnya terdiri daripada bifidobakteria. Apabila kita mula mengambil makanan yang solid, kepelbagaian mikrobiom kita meningkat untuk bantu pencernaan yang selaras dengan perubahan gaya hidup dan pemakanan kita. Namun, semakin kita berusia, kepelbagaian bakteria ni akan semakin berkurang dan semakin pupus. Jadi, bakteria ni akan, manfaat daripada bakteria ni akan merosot. Perubahan dalam mikrobiom ini dikaitkan dengan pelbagai cabaran kesihatan. Sebab tu kalau kita tengok semakin orang, walaupun dia jaga kesihatan macam mana pun, tapi kalau dia tak jaga usus, semakin dia menua, semakin dia mudah dapat sakit. Sebab tu pentinglah untuk jaga kesihatan usus. Jadi, next. Untuk pastikan usus kita sihat, next. Penting untuk kita pastikan prebiotik, probiotik dan postbiotik ini ketiga-tiganya ada dalam pemakanan harian kita. Jadi apa itu prebiotik? Prebiotik ni merupakan serat makanan daripada bijirin, kekacang ataupun sayuran berdaun untuk memberi nutrisi kepada bakteria. Dia adalah serat makanan untuk bakteria usus kita. Dengan prebiotik, pertumbuhan probiotik boleh meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada sedia ada. Dan probiotik yang paling berkesan mungkin tak dapat berkembang tanpa prebiotik. Katalah sehebat mana pun probiotik yang kita ambil, tanpa prebiotik, probiotik punya kesan tak akan maksimum. Jadi tak semua prebiotik diciptakan sama. Peningkatan pengambilan jenis tertentu boleh membantu menyeimbangkan mikrobiom usus dengan lebih berkesan. Jadi semakin banyak ataupun pelbagai jenis yang kita ambil dia punya prebiotik akan menyebabkan mikrobiom usus dia jadi lebih berkesan. Seterusnya, apa itu probiotik pula? Probiotik adalah bakteria hidup dalam usus kita. Jadi, bakteria usus baik yang menapai serat makanan dan prebiotik tadi tu. Dia menapai serat makanan dan prebiotik untuk dia bekerja lah. So, probiotik adalah mikroorganisma hidup yang menyediakan manfaat kesihatan apabila diambil dalam jumlah yang sesuai. Pause sikit. Apabila memilih suplemen probiotik, adalah penting untuk memilih suplemen yang menyenaraikan kandungan strain. Tak semua strain sama semua ada pelbagai jenis spesies. Kuman ni ada pelbagai jenis spesies, tapi ada strain yang betul-betul beri manfaat kepada mikrobiom kita. Sebab tu strain berbeza memberi manfaat yang berbeza. Gabungan pelbagai strain mungkin lebih berkesan untuk menyokong keseimbangan mikrobiom usus. Jadi kalau orang tu ambil lebih banyak spesies strain bakteria ni, jadi mikrobiom dia akan lebih seimbang. Itu adalah prebiotik. Seterusnya, apa itu postbiotik? Postbiotik adalah byproduct ataupun produk sampingan yang dihasilkan oleh probiotik kuman tadi untuk menyokong kesejahteraan keseluruhan tubuh badan kita. Dan postbiotik yang ada di dalam Nextbio ni sedia digunakan sebaik saja ia memasuki tubuh badan. So dia tak perlu diproses, tak perlu tunggu lama, makan saja terus boleh digunakan dan mempunyai kesan positif yang segera, terus dapat immediate reaction tanpa mengkolonisasi usus. Jadi kalau kita ambil probiotik sahaja, dia perlu mengkoloni setiap bahagian usus baru boleh keluarkan berhasilkan postbiotik. Tapi postbiotik daripada Nextbio ni tak perlu tunggu untuk dia mengkolonisasi usus, tapi dia terus bagi immediate positive reaction. Inilah gabungan prebiotik, probiotik dan postbiotik daripada Nextbio.
Jadi kita boleh rangkumkan prebiotik adalah makanan untuk probiotik, manakala probiotik adalah bakteria hidup yang bermanfaat yang menghasilkan metabolit untuk menyokong pencernaan serta kesihatan keseluruhan. Postbiotik pula adalah metabolit ataupun byproduct yang dihasilkan oleh probiotik dan terbukti mempunyai sifat antioksidan, anti radang dan anti mikrob. Usus yang sihat dengan prebiotik. So kita tengok apa kandungan prebiotik kita. Kandungan prebiotik kita adalah daripada konsentrat buah kiwi emas, galacto-oligosaccharide, serat larut jagung dan serat larut gandum. Kita tengok konsentrat buah kiwi emas ataupun ekstrak buah kiwi emas. Buah kiwi emas ni adalah berasal dari New Zealand, diambil tanpa GMO, menggunakan bahan-bahan yang memenangi anugerah, maksudnya the best food lah, the best food, bukan sebarangan makanan, dan pelbagai bioaktif. Dia ada banyak sangat bioaktif seperti serat makanan yang membaiki kelancaran pergerakan usus, polifenol antioksidan, vitamin C, vitamin E dan folat untuk immunity, enzim actinidin untuk pencernaan protein, dan terbukti dapat memulihkan keseimbangan makrobiom usus dan menggalakkan F-Prau, Faecilibacterium browniensis, iaitu bakteria yang menghasilkan butirat. Butirat ni terbukti secara klinikal dapat menyokong penghalang usus yang tidak sihat dan mencegah leaky gut. Ni ada kajian, research paper lah yang membuktikan penghasilan F-Prau dapat menghasilkan butirat. Seterusnya, serat larut jagung dan gandum yang mengatur kedua-duanya memberi kesihatan dan membantulah pergerakan usus yang teratur dan menggalakkan pertumbuhan bakteria yang bermanfaat. Seterusnya, next, galacto-oligosaccharide, GOS, yang berasal daripada sumber dari UK yang terbukti kalau kita tengok ada lebih 100 kertas kajian yang mengkaji tentang galacto-oligosaccharide dan telah terbukti lebih 20 ujian klinikal yang meningkatkan tahap bakteria baik bifidobakteria dalam tempoh hanya 7 hari dan terbukti berkesan untuk kesihatan gastrousus dan kesihatan imun dan kesihatan kognitif. Dan satu-satunya memang GOS yang tadi saya sebutlah disokong oleh dengan penelitian saintifik dan juga ujian klinikal. Jadi usus yang sihat dengan probiotik. Ini baru masuk prebiotik. Kebanyakannya produk dekat luar sana hanya ada 1 atau 2 probiotik saja. Tapi kita ambil 4 probiotik yang paling banyak dikaji di dunia. Iaitu yang pertama Bifidobacterium lactis BB12, Lactobacillus acidophilus LA5, yang ketiga Lactobacillus rhamnosus LGG, dan BC30 Bacillus coagulant GBI30. So empat ni mempunyai peranan yang berbeza. Spesies yang berbeza memberikan hasil yang berbeza. Jadi kita pergi satu-satu. Bifidobacterium animalis ataupun BB12, bifidobacteria yang paling banyak sekali didokumentasikan dan dipatenkan di dunia, dikaitkan dengan manfaat kesihatan seperti gastrousus, fungsi imun dan peningkatan serotonin iaitu hormon gembira, mampu bertahan dengan baik dalam larutan asid gastrik dan sampai ke saluran gastrousus. Ini yang paling banyak dikaji dan paling banyak dekat pasaran lah. Yang keduanya adalah Lactobacillus acidophilus LA5, gabungan LA5 yang dipatenkan bersama BB12. Kebanyakannya ada 1 dengan 2 kan. So kalau ada 2 tu maksudnya dia ambil yang tadi tu BB12 dan digabungkan dengan LA5. Itu yang boleh banyak dekat pasaran luar sana lah. Dah terbukti dalam pelbagai kajian dapat menyokong kesihatan pencernaan seperti pergerakan usus akan jadi lebih teratur, mengurangkan kejadian najis lembik yang boleh berlaku sekali-sekala akibat gangguan penjagaan kesihatan dan membantu menyeimbangkan bakteria
usus. Tapi dengan NextBio, kita ada yang ketiga dan yang keempat, iaitu Lactobacillus rhamnosus, LGG, strain probiotik berpattern yang paling banyak didokumentasikan di dunia, meningkatkan kesihatan gastro-usus, fungsi imun dan kesihatan oral bagi bayi. Dia kalau dalam bahasa Inggeris dia tak sebut baby tau. Dia ada sebut terms dia bermula daripada baby yang berusia 10 bulan ke atas. Kanak-kanak serta orang dewasa mempunyai toleransi tinggi terhadap hempedu dan asid serta mampu bertahan melalui saluran gastro-usus, menyokong fungsi perlindungan usus dan sistem imun. Seterusnya, ni yang paling jarang lah nak jumpa dekat pasaran. Yang keempat adalah BC30, iaitu bahan probiotik berpattern yang semula jadi dan berbentuk spora, mempunyai lapisan pelindung untuk bertahan dalam suhu yang ekstrim, panas dan sejuk. Kadar kelangsungan hidup lebih tinggi melalui asid perut dan usus, disokong oleh lebih daripada 25 penerbitan dalam kesihatan pencernaan, penyerapan protein dan kesihatan imunisasi. Jadi kita dalam NextBio ni ada 4 probiotik yang kita beri kepada pengguna. Kalau kat luar sana 1 dengan 2 je kan. Kenapa dia tak lebihkan? Sebab lebih spesies lebih mahal. Tapi kita sebenarnya harga berbaloi sebab kita dapat 4 spesies sekali. Seterusnya, usus sihat dengan pemerkasaan dengan postbiotik. Dah lah ada 4 probiotik. Ditambahkan pula dengan fungsi postbiotik yang dihasilkan melalui proses fermentasi proprietary, mengandungi metabolit bermanfaat seperti asid amino, vitamin, asid lemak rantai yang pendek dan banyak lagi, membekalkan campuran seimbang sebatian bioaktif yang untuk manfaat kesihatan yang optimum. Jadi, ia merupakan yeast kering yang ditapai yang beri manfaat untuk memperkuatkan lapisan usus supaya dapat mengurangkan sindrom usus bocor, leaky gut dan risiko penyakit radang usus, IBD. Yang kedua, mengawal atur makrobiota usus untuk mengekalkan keseimbangan mikrobiom, membantu menghalang pertubuhan bakteria berbahaya dan menggalakkan pertubuhan bakteria bermanfaat. Seterusnya, mengurangkan keradangan metabolit seperti butirat, mengurangkan keradangan usus dan memperbaiki IBS dan menyokong sistem imunisasi. Jadi, kalau kita rangkumkan kelebihan kesihatan NextBio ni, kita panggil kesihatan usus generasi baru ni, pertama, formula kesihatan usus yang lengkap menggabungkan pre, pro dan postbiotik. Yang kedua, bahan-bahan yang diperoleh secara global dari Denmark, USA, UK, France dan New Zealand, dan bahan yang berkualiti tinggi yang diiktiraf dengan anugerah yang cemerlang, disokong oleh lebih daripada 400 penerbitan kajian klinikal serta mengandungi 8 bilion CFU kultur probiotik dan tidak perlu disejukkan. Sebab kalau kita tengok kat pasaran banyak biotik ni semua letak dalam freezer kan. Tapi kita tak perlu. So pre, pro dan postbiotik bersumberkan daripada bahan semula jadi, mesra vegetarian, tiada gluten atau telur, tiada bahan pengawet atau pewarna atau perasa tiruan. Jadi kita tengok data dan kajian klinikal pula tentang orang yang ambil dan tidak ambil NextBio. Jadi placebo dan rawatan berkumpulan. Placebo ni adalah orang yang normal yang tak ambil NextBio. Dan rawatan berkumpulan ni adalah orang yang kita ambil sebagai subjek kajian kita. So kalau kita tengok sebelum dan selepas 14 hari, orang yang tak ambil NextBio, kalau kita tengok dia punya carta dia tu lagi tinggi berbanding dengan pada peringkat awal sebelum orang yang ambil NextBio dalam rawatan kumpulan. Tapi dalam tempoh 14 hari, orang yang tak ambil NextBio ni, dia didapati peratusan fraud dia semakin berkurang.
manakala orang yang dirawat melalui NextBio ni, dia punya FPRAW dia meningkat sebanyak 2 kali ganda. Kalau kita tengok fungsi FPRAW ni, dia memberi manfaat kesihatan termasuk anti radang, menyokong sistem imun dan mengurangkan kebocoran usus iaitu leaky gut. Jadi dalam tempoh 14 hari je, jumlah peratusan FPRAW ni meningkat sebanyak 2 kali ganda. Dan seterusnya, meningkatkan bakteria yang bermanfaat seperti bifidobakteria dan lactobacillus selepas 8 hari. Kalau tengok bifidobakteria meningkat sebanyak 18% dan lactobacillus meningkat sebanyak 40.9% dalam masa 8 hari sahaja. So tak perlu nak tunggu sebulan. Seterusnya, meningkatkan bakteria yang bermanfaat seperti bacteroides. Kalau tengok dalam masa 14 hari, peningkatan sebanyak 86% dan mengurangkan bakteria berbahaya ataupun kita sebut sebagai patogen untuk usus berkurang sebanyak 29.2% sampai 30% lah selepas 14 hari. Okey, Zik. Seterusnya, memperbaiki pergerakan usus. Kalau kita tengok, sebelum ni, orang tu mempunyai masalah sembelit kan. Dia ada dua lah. Ada dua kajian, orang yang tak sembelit dengan orang yang sembelit. So sebelum ambil, kita ambil subjek orang yang tak ada masalah sembelit dengan orang yang ada masalah sembelit. Tapi lepas 14 hari, disebabkan BB12 ni kita bagi kepada subjek kita jumlah pergerakan usus. Bilangan pergerakan usus bertambah sebanyak 81% dan bilangan warga emas dengan pergerakan usus yang lebih baik dalam kumpulan BB12 adalah sebanyak 114% dalam masa 7 bulan secara konsisten berbanding kumpulan yang tak ambil apa-apa. Warga emas yang tak ambil apa-apa dia akan kekal macam itulah selepas 7 bulan. Dan mengurangkan gejala sindrom radang usus IBS pada kanak-kanak. Kalau kita tengok kat sini, placebo tu dalam masa dia berkurang lah. Konsentrasi najis lembik tu berkurang sebanyak 65% dan najis cair sehari berkurang sebanyak 69%. Mengurangkan jangkitan saluran pernafasan OT pada kanak-kanak sebanyak 40%. Seterusnya, meningkatkan kesihatan kognitif. Bawa lagi, Zik. Boleh, Zik. Meningkatkan prestasi kognitif dalam kalangan individu pertengahan usia dan warga emas yang mempunyai gangguan kognitif. Kalau kita tengok placebo tu, perbezaannya selepas 3 bulan meningkat sebanyak 89%. So permulaan daripada tak ambil apa-apa, selepas 3 bulan ambil NextBio, skor kognitif dia bertambah sebanyak 89%. Sangat banyak ya. Dan mengurangkan cirit-birit akibat antibiotik sebanyak 67% dan meningkatkan perlindungan usus. Kalau kita tengok, kumpulan rawatan menunjukkan perlindungan usus yang lebih sihat dan kuat. Sel goblet dalam kumpulan rawatan ES kekal stabil dan sihat berbanding kumpulan kawalan. Yang kat bawah tu lah. Meningkatkan asid lemak rantai pendek SCFA yang bermanfaat. SCFA ni menyumbang kepada mikrobiom usus yang sihat dan kesihatan kardiovaskular. Kardiovaskular ni berkaitan dengan masalah jantung lah. Kalau kita tengok acetate, propionate, acetate meningkat sebanyak 144%, propionate sebanyak 71%, butirat 100% dengan total jumlah sebanyak 138%. Dan ianya sesuai untuk setiap lapisan kanak-kanak, pelajar, dewasa dan
warga emas. Jadi tak ada isu lah, budak-budak pun tak boleh ambil, orang dewasa tak boleh ambil, tak ada. So daripada bayi berumur 10 bulan dah boleh ambil sehingga ke warga emas. Sekian, itu saja presentation saya untuk Next Bio. Terima kasih. Okey, Faris, terima kasih atas perkongsian. Terima kasih atas perkongsian tadi berkenaan dengan Next Bio. Jadi itu sedikit sebanyak orang kata info lah yang sebenarnya kita perlu tahu tentang kesihatan usus kita. Sebab kadang orang ambil mudah ataupun tak kata yang kesihatan usus ni penting kan. Jadi sebenarnya penting untuk jaga kesihatan usus sebab dia adalah antara punca utama kepada pelbagai penyakit kronik yang ada sekarang ni lah. Jadi tadi kita dah dengar tentang Aurora, kita dah dengar tentang Next Bio. Jadi untuk kita nak lebih yakin dengan Aurora dengan Next Bio ni juga, sebenarnya kita perlulah jadi antara pengguna yang pertama lah, pengguna yang awal, supaya kita boleh tahu sebenarnya keberkesanan Next Bio ni ataupun keberkesanan Aurora ni kepada tahap kesihatan kita. Jadi saya nak share sikit lah sebenarnya saya punya pengalaman. Waktu awal dulu saya bersama BI International, saya guna Aurora Pen sebab saya ada masalah sakit lutut. Jadi dekat situ sebenarnya saya pada awalnya pun rasa skeptikal, rasa macam benda ni betul atau tak betul kan. Sebab kita fikir waktu tu, saya fikir yang ni macam seluar compression biasa je, macam seluar ketat biasa je. Tapi bila saya diuji dengan masalah sakit lutut, pakai Aurora Pens tu dalam masa 3 malam sampai konsisten, dah boleh solat macam biasa balik. So dekat tu saya nampak sebenarnya teknologi Aurora ni memang sangat-sangat membantulah tambah baik kesihatan kita. Cuma ini adalah rawatan alternatif. Kalau orang yang ada masalah kronik, memang seeloknya pergi jumpa doktor dulu untuk diagnose kesihatan kita. Jadi dengan berbaki masa sikit ni, saya nak open lah kalau ada sesiapa yang nak share ataupun sudi share lah berkenaan dengan pengalaman sendiri ke, guna Aurora ke, ataupun pakai guna Next Bio ke, ada ke? Adakah yang nak share? Saya bagi masa 10 saat lah, 10 saat ada tak? Share. Sebelum kita tutup majlis kita, insyaAllah. Okay, tak ada eh? Okay, kalau tak ada, kita tutuplah majlis kita pada malam ni. Sebelum tu, terima kasih semua yang hadir malam ni mendengarkan tentang perkongsian produk Aurora dan juga Next Bio ni. Sebenarnya kita buat perkongsian ni bukan untuk kita nak, orang kata nak rasa syok sendiri ke apa kan, tapi untuk kita tambah ilmu. Untuk kita tambah ilmu dan selalu mengingatkan diri kita lah. Mengingatkan diri kita tentang sebenarnya kesihatan kita ni boleh dijaga dengan lebih baik sekiranya kita mengamalkan alternatif atau ikhtiar rawatan yang sehabis baik lah, yang sebaik mungkin. Jadi tanpa melengahkan masa untuk kita punya sesi Zoom malam ni, kita akhirilah insyaAllah kita punya sesi Zoom malam ni, perkongsian malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, baik. Terima kasih semua yang join. Okay. Thank you Aiman. Thank you Ana. Thank you Nisa. Thank you semua. Thank you. Semoga kita berjumpa lagi pada akan datang. Okay, gambar jap. Gambar.